Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang bersama saya Grace Chon Lee. Tumpuan berita, Sarawak merupakan penjana tenaga boleh diperbaharui terbesar di Malaysia kerana kaya dengan sumber alam semula jadi. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Alman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, Sarawak berada pada kedudukan yang baik untuk menarik pelaburan asing kerana memiliki potensi untuk menghasilkan tenaga hidroelektrik dan solar. Sekarang kita merupakan penjana tenaga boleh diperbaharui terbesar di Malaysia. Sejurus dengan fokus terhadap kuasa hidro boleh diperbaharui yang diterajui oleh Sarawak Energy di bawah bidang kuasa Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak. Dengan adanya kuasa ini, maka kita telah mewujudkan skor satu kawasan koridor dari zaman Pen Sri Tun Taib menjadi Ketua Menteri, disambung oleh Adenan dan disambung oleh saya, di mana kita mesti mempunyai menerokai bidang-bidang yang baru bagi kita memperkuatkan lagi dana tenaga kita. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Ramah Tamah Aidilfitri Anjuran Sarawak Energy Berhad Kuching pada malam Selasa. Selain itu katanya penggunaan tenaga boleh diperbarui juga memberi manfaat ekonomi kepada negeri ini. In fact, Singapore has what they call ASEAN Counter. Actually, they are also promoting ASEAN area as a hub for investment. And therefore, we are part and parcel of the whole region that is being promoted by Singapore. As you know, Singapore, their disadvantage is they got limitation of power supply as well as space, whereas we got the power supply as well as the space. Sebab itu kita menuju ke arah kerjasama dengan Singapura. Justru tambahnya, pencapaian penting ini membuktikan komitmen Sarawak dalam terus berinovasi dan mengutamakan tenaga moden untuk membawa kelebihan yang besar kepada rakyat di negeri ini khasnya. Terdahulu pada hari sama, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari menerima 2 kunjungan hormat di pejabat beliau di Dewan Undangan Negeri Dun, Sarawak, Kuching. Kunjungan hormat pertama adalah daripada Menteri Besar Perak, Datuk Sri Saarani Mohamad, yang bertujuan membincangkan beberapa perkara berkaitan kerjasama ekonomi antara negeri Sarawak dan Perak. Datuk Sri Saarani dalam satu kiriman di media sosial pada Isnin tiba di Kuching untuk merasmikan State Leadership Retreat 2023 yang diadakan selama 2 hari. Seterusnya, Premier Sarawak turut menerima kunjungan kedua daripada rombongan Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak STIDC yang diketuai pengurus besarnya Datuk Hashim Bojet. Datuk Hashim Bojet memberitahu kunjungan mereka adalah untuk menjemput Premier Sarawak untuk merasmikan Majlis Penutupan Konferen Antarabangsa Kejuruteraan Kayu 2023 pada Rabu. Katanya kehadiran Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari penting dalam memberi sokongan membangunkan industri kejuruteraan kayu di negeri ini. Kehadiran Yang Amat Berhormat Premier amat penting dan kita mengalung-alungkan kehadiran beliau sebagai memberi sokongan kepada pusaka dan juga industri perkayuan untuk kita membangun industri kejuruteraan kayu di Sarawak. Kerana Laporan seterusnya, edisi kedua Persidangan Rabies in Borneo RIB 2023 akan berlangsung pada 31 Oktober dan 1 November depan bertempat di Hotel Imperial Kuching. Acara penting ini bertujuan untuk mengumpulkan pakar tempatan dan antarabangsa serta melibatkan diri dengan komuniti yang terjejas oleh rabies dalam usaha kolektif untuk memerangi dan menghapuskan wabak itu di Sarawak. Menteri Industri, Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, Sarawak giat mengambil langkah untuk memerangi wabak itu. Jelasnya, setakat ini sebanyak 232,198 vaksin anti-rabies telah diberikan dengan lebih banyak program vaksinasi sedang dirancang sepanjang tahun ini. Bagaimanapun, ujar beliau, pihaknya terus berdepan cabaran memandangkan Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak menerima purata 250 pemberitahuan gigitan haiwan setiap bulan. The public must realize it is preventable.
Immediately after bitten by a dog, he must get medical treatment, at least 4 injections for you to be cleared. One, it depends where the bite is. The closer to the brain, Dr. Hoa, it causes faster damage. Don't wait until symptoms appear. It's too late. So when the moment you get bite, first thing first, you can clean up your wound and flush your water and so on. Then after that, you can straight away go to. The reason why I put this figure is, if that 300 survive, how do they survive? Because they have medical treatment. So that 66 did not go for medical treatment for reason best known to them. Near the end, 59 succumbed to the disease, the problem that they're facing. So I want that full cooperation from the public, dog owners, council, medical health department, and the DVSS. And if possible, this is the only way for us to fight rabies. Beliau berkata demikian dalam sidang media RIB 2023 di Kuching pada Selasa. Mengulas lanjut, beliau berkata persidangan RIB 2023 ini bersedia untuk menjadi platform utama bagi mengumpulkan sebarang penyelesaian berkaitan isu rabies. Justru beliau menggesa semua agensi dan organisasi yang berkaitan untuk menghadiri persidangan ini dan membantu menyumbang ke arah matlamat membasmi wabak tersebut. Beralih ke perkembangan persidangan DUN Sarawak ke-19 dengan rang Undang-Undang RUU, Majlis Kraft Sarawak 2023 telah diluluskan pada Selasa. Speaker DUN Sarawak Tan Sri Dato' Amar Mahathir Awang Nasra mengumumkan kelulusan RUU itu setelah bacaan kali ketiga oleh Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Sementara itu, Dato' Sri Abdul Karim berkata tiada bantahan yang diterima berkenaan dengan RUU tersebut. Dan saya percaya pihak kementerian juga tidak menyangka begitu ramai ahli-ahli yang berhormat yang telah membahas dan juga memberi sokongan. Tidak ada seorang pun yang mengatakan tidak menyokong. Tambah beliau, majoriti menyokong RUU tersebut kerana menyedari kepentingan industri kraft yang boleh memberi pulangan lumayan dan meningkatkan ekonomi penduduk yang tinggal di kawasan pedalaman khasnya. Katanya lagi, RUU itu juga penting untuk memberi latihan kepada 34 etnik di Sarawak bagi menggilap dan meningkatkan penghasilan kraft tangan setiap etnik-etnik ini. Manakala Dato' Sri Abdul Karim memberitahu industri kraft tangan negeri ini menjana pendapatan sebanyak 22 juta ringgit pada tahun 2022. Menurutnya, penstrukturan yang lebih teratur dan peningkatan dalam tenaga pengajar yang pergi ke pedalaman akan meningkatkan lagi kualiti kraft tangan tempatan. Kalau kita lihat, Premier meletakkan pelancongan sebagai satu industri yang sebagai utama dalam PCDS. That reflects how important pelancongan, which includes craft. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas membentangkan RUU Majlis Kraft Sarawak 2023 di DUN Sarawak pada Selasa. Mengulas lanjut, katanya cadangan untuk membina pusat kraft tangan diterima dengan baik kerana tujuan asal Majlis Kraft Tangan Sarawak adalah untuk mempromosi seluruh Sarawak. Kalau pelancong ramai datang, kemahuan pelancong-pelancong ini will have to go up. That's why I've been repeating, I want to see more hotel. Dalam itu jelasnya, jumlah kemasukan pelancong ke Sarawak pada tahun 2023 yang disasarkan adalah 3 juta, namun angka itu telah melebihi sasaran awal dan dijangka mencecah angka 4 juta pada Disember ini. Paparan selanjutnya, kerajaan menggesa para pemaju untuk mengambil tindakan khususnya berkaitan isu pemeteraian dan pengembalian Memorandum of Surrender and Alienation MOSA dan Memorandum of Surrender and Re-alienation MOSRA serta menjelaskan segala bayaran enhanced premium fee yang dikenakan. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Dato' Len Talib Saleh berkata, isu tersebut telah menyebabkan kelewatan surat hak milik tanah bagi projek-projek pembangunan perumahan, komersial dan industri, walaupun projek terlibat telah dikeluarkan dengan Occupation Permit, OP dan Road Certificate. Kelulusan Repositing of Survey Plan hendaklah diperolehi terlebih dulu selain daripada kelulusan OP dan Road Certificate yang dikeluarkan oleh Jabatan pihak berkuasa tempatan PBT. Selain dari perkeperluan tersebut,
pemaju, developer, is responsible untuk memastikan pemeterian Memorandum of Surrender and Alienation, MOSA, dan juga Memorandum of Surrender and Re-alienation, MOSRA, dan juga pembayaran enhanced premium tanah. This is important. Payment of enhanced premium tanah dan fee yang berkaitan sebelum surat hak milik dikeluarkan. Beliau berkata demikian ketika mengadakan satu sidang media di Dun, Sarawak pada Selasa. Tambah Datuk Len, isu kelewatan pengeluaran surat hak milik yang melibatkan pertukaran syarat dan pecah bahagi AVTC berlaku di seluruh Sarawak. Ujarnya, setakat 30 April 2023, 183 projek pembangunan melibatkan AVTC belum dikeluarkan dengan surat hak milik tanah. Jelasnya lagi, jumlah enhanced premium and fee bagi kesemua projek tersebut mencecah RM55.5 juta. Seterusnya, 5 projek pelabuhan di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 dengan kos sebanyak RM186.5 juta sedang dilaksanakan. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Majang Renggi berkata, projek-projek bagi sektor pelabuhan Sarawak yang sedang dalam pelaksanaan di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 merangkumi pembekalan dan pemasangan sistem pengurusan trafik kapal Sungai Sarawak, Kuching, kajian bagi melaksanakan zon bebas senari Kuching, kajian pelan induk Pelabuhan Miri, Fasa 1, pembinaan laman kenderaan dan fasiliti Pelabuhan Senari Kuching dan pembekalan pemasangan dan pentaulehan 2 unit kuih kren Pelabuhan Senari Kuching. Menurutnya, 15 projek baharu pula telah dikemukakan untuk pertimbangan dalam kajian separuh penggal MTR Amin K12. Manakala projek-projek yang telah siap 100% adalah naik taraf rumah api Lighthouse Tanjung Pok, naik taraf rumah api Lighthouse Tanjung Datu, dan pemasangan alat bantuan pelayaran Aid to Navigation Tanjung Manis. Beliau berkata demikian semasa menjawab Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Darul Safi Ahmad dalam persidangan Dun Sarawak ke-19 pada Selasa. Dalam hal itu, beliau menjelaskan terdapat 3 projek di bawah PCDS 2030 bagi Pelabuhan Tanjung Manis, antaranya pembekalan dan pemasangan alat bantuan pelayaran, cadangan pembekalan, pemasangan dan pentauliahan kren dan cadangan pembekalan dan pemasangan sistem pengurusan trafik kapal. Ujarnya lagi, terdapat 4 inisiatif dalam PCTS 2030 bagi meningkatkan kapasiti pelabuhan-pelabuhan di bawah bidang kuasa Kerajaan Sarawak. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Grace John Lee. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi Tengah Hari ini, saksikan sorotan Majlis Ramah Tamak Aidilfitri, anjuran Sarawak Energy Berhad yang telah disempurnakan oleh Premier Sarawak di Kuching pada malam Selasa. #Menyebar Fakta. Salam UKAS.